Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini kita ingin ucapkan tahniah dan terima kasih kepada Anwar Ibrahim kerana telah mendengar rintihan rakyat. Dalam bajet 2023 baru-baru ini, timbul pelbagai kecaman daripada pelbagai pihak berkaitan belanjawan tersebut atau bajet tersebut. Ada yang mengatakan belanjawan itu diilhamkan seperti yang Wan Saiful kata. Dia mendakwa, dia bertanya di dalam parlimen, adakah bajet itu diilhamkan, dapat ilham daripada manifesto komunis, kata Wan Saiful. Sehingga seorang pemimpin daripada PSM, Parti Sosialis Malaysia, menyindir Wan Saiful sebagai mengatakan, kalau itulah kenyataan daripada Wan Saiful, Karl Marx pasti ketawa di dalam kubur, kata beliau. Namun demikian, ada juga orang yang tak puas hati kerana apabila Anwar Ibrahim tidak mengumumkan kenaikan gaji kepada penjawat awam baru ini. Sehingga QPEC juga menyatakan kekecewaan pada peringkat awal. Namun demikian, pada akhirnya QPEC akur dengan apa yang diberikan oleh Anwar Ibrahim dan yang terkini. Nampaknya kita memang mendapat seorang Perdana Menteri yang agak prihatin, yang memang prihatin terhadap keperluan rakyat. Anwar Ibrahim walaupun tidak mengumumkan dalam bajet 2023 kenaikan gaji untuk pejabat awam, namun demikian Anwar Ibrahim tidak terus menolak cadangan ataupun permintaan untuk kenaikan gaji penjawat awam tersebut. Kerana menurut Anwar Ibrahim, dia sedar. Dia tahu tentang kedudukan keuangan tersebut. Dia tahu tentang keperluan kenaikan gaji tersebut. Namun Anwar Ibrahim juga memberikan alasan yang sangat kukuh dan relevan. Saya sangat setuju dengan alasan yang diberikan oleh Anwar Ibrahim. Selain itu, yang lebih menggembirakan kita ialah Anwar Ibrahim kini kembali mengatakan bahawa gaji upah penjawat awam akan dibincang semula. Ada orang yang cuma mengecam Anwar Ibrahim tentang kenaikan gaji penjawat awam ini. Tapi dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ini bermaksud ada harapan, ada sinar baru, ada harapan besar untuk kita menunggu bersama-sama gaji penjawat awam akan dinaikkan tidak lama lagi. Ini apabila kita buat kesimpulan yang mengatakan Anwar Ibrahim akan bincang semula bersama dengan orang tertentu yang ada kepentingan tentang hal ini. Kadar gaji dan upah penjawat awam akan dibincang semula setelah kantung kementerian atau kantung kewangan negara bertambah baik. Selain defisit kewangan negara dapat dikurangkan, kata Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nasib baiklah geng-geng yang sebelah sana, pembangkang, tidak terlalu mengecam Anwar Ibrahim berkaitan dengan kenaikan gaji ini. Kalau ada yang nak sangat mengecam Anwar Ibrahim, jawapannya mudah saja. Siapa yang menyebabkan utang negara terlalu banyak? Bukan Anwar Ibrahim, kerana Anwar Ibrahim baru saja jadi Perdana Menteri. Ini bermaksud orang-orang yang terdahulu itulah yang perlu dipersalahkan kerana urus kelola keuangan yang semakin hari semakin didedahkan oleh Anwar Ibrahim, banyak ketirisan berlaku, pembaziran yang berlaku dan tata kelola keuangan yang tidak baik. Ini menyebabkan mungkin terlalu banyak uang yang sepatutnya boleh sampai kepada rakyat, tetapi tidak pernah sampai kepada rakyat, tetapi hanya sampai ke poket-poket orang tertentu. Sehingga kan kita semakin hari semakin mendapat berita mengatakan ada banyak tangkapan-tangkapan yang dibuat oleh SPRM. Bukan saja ikan-ikan bilis, tetapi jerung-jerung besar yang kita tidak pernah sangka sebelum ini pun turut ditangkap oleh SPRM. Kita berharap SPRM terus menjalankan tugas dengan lebih berani lagi. Saudara, Anwar Ibrahim sebenarnya ingin memberikan kenaikan gaji kepada semua penjawat awam. Tetapi dengan kedudukan kantung keuangan negara yang masih dalam keadaan kritikal,
yang baru-baru ini telah dilaporkan oleh Anwar Ibrahim telah pun mencecah hutang negara 1 triliun. Bagaimana hendak menyelesaikan itu kalau kita tidak bekerja sama untuk menyelesaikannya? Jangan kita pikir hanya hari ini. Kita perlu berpikir masa depan, cucu, cicit, anak-anak kita. Kalau negara kita ini dalam keadaan yang muflis, pasti kedudukannya lebih teruk daripada sekarang. Bersabarlah, kata Anwar Ibrahim. Dia meminta, Perdana Menteri kita meminta supaya kita semua bersabar. Bersama-sama bersabar. Dan dia berjanji, Anwar Ibrahim telah pun berjanji untuk membincangkan semula perkara itu setelah keuangan negara bertambah baik. Perdana Menteri juga mengakui beliau secara pribadi tidak berpuas hati apabila melihat gaji dan upah semasa penjawat awam ketika ini berbanding tugas serta komitmen yang diberikan, kata Anwar Ibrahim. Inilah Perdana Menteri yang benar-benar dapat menjiwai pekerjaan penjawat awam. Apabila Anwar Ibrahim kata tugas dan komitmen yang banyak yang diberikan tidak seimbang dengan gaji, itu satu perkara yang amat tepat. Penjawat awam perlu mendapat upah yang lebih tinggi, memandangkan kos sara hidup pada waktu ini jauh lebih tinggi berbanding 20 tahun yang lepas. Bagaimanapun, kata Anwar Ibrahim, kadar gaji dan upah itu perlu dinilai berdasarkan kemampuan keuangan negara ketika ini. Kalau kantung bertambah baik, defisit dikurangkan, kita boleh naikkan gaji serta upah. Sekarang, bila saya tengok penjawat awam buat kerja baik, antaranya di negeri, kemudian hasil bertambah, proses itu, kantung negara bertambah baik, boleh dipercepat, kata beliau lagi. Saudara, cuma untuk hari ini, kata Anwar Ibrahim, saya fikir sukarlah. Kita nanti bincang dahulu. Itu nanti kita bincang dahulu, katanya. Yang turut hadir dalam menyampaikan amanat kepada penjawat awam negeri dan persekutuan di Pusat Konvensi Antarabangsa Sabah hari ini adalah Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji J. Noor. Semalam, Anwar meminta penjawat awam bersabar dan memberi peluang kepada kerajaan untuk mengukuhkan ekonomi terlebih dahulu sebelum isu membabitkan mereka meliputi kos sara hidup dapat ditangani. Negara ketika ini berdepan hutang mencecah 1.5 triliun dan defisit pada 5.6% yang membuatkan kerajaan tidak boleh bersetuju dengan desakan QPEC termasuk berhubung kenaikan gaji penjawat awam kerana ia akan meningkatkan defisit negara. Ia sebagai reaksi kepada tuntutan QPEC yang dilaporkan kecewa kerana belanjawan 2023 dibentangkan Anwar pada Jumaat lalu dilihat tidak mampu menyelesaikan masalah tekanan kos sara hidup yang dihadapi penjawat awam. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.